Okay, so cikgu akan start share screen. Okay, dalam ni ada kaunselor-kaunselor lain juga Cikgu Aizam ada, Cikgu Azliatun, Cikgu Bai, Cikgu Asyhadah, semua ada dalam ni. Okay, so cikgu nak share, ni cikgu akan share cikgu punya screen lah. Okay, cikgu pakai laptop tau. So, kalau awak tak nampak screen cikgu cadangkan yang pakai handphone, better awak melintangkan telefon. Okay, awak buat landscape. Sebab kalau tak buat landscape, awak tak akan nampak, takut tak nampak full dia punya capture. So nanti awak dapat nampak sekerat je, nanti cikgu cerita tak faham. Okay, siapa yang pakai handphone, tolong buat landscape dulu, telefon kamu, buat melintang macam tu Okay, so kita tengok teruslah kepada laman, dalam laman UPU. Okay, yang ini cikgu masuk laman UPU ni menggunakan ID seorang sahabat kamu yang dia memberikan cikgu ID dia untuk cikgu tunjuk pada kamu lah. Okay, bila awak login sahaja dalam laman web UPU ini, awak akan jumpa dashboard yang macam ni. Ini yang ada dalam laman UPU. Okay, macam cikgu dah share waktu siang tadi Okay, untuk sepatutnya sebelum tengok meeting petang ni, awak kena tengok video yang pagi tadi dulu sebab dia kesinambungan. Okay, so petang ni cikgu kalau boleh nak awak tahu macam mana, tengok dekat situ anda sudah tahu program yang sesuai berdasarkan homework atau kajian dia buat. Okay, so petang ni cikgu nak awak belajar buat kajian, tengok kaji supaya awak boleh susun pilihan program awak ikut keutamaan Okay, dan kita tengok dekat sini panduan permohonan yang pagi tadi cikgu ada sebut. Okay, so sekarang kalau boleh cikgu nak habis sahaja meet ni, siapa yang tak ada, yang betul-betul dah habis exam lah. Tapi yang belum habis exam pun, awak kena cuba ambil masa untuk explore dan jangan lupa mohon Okay, cikgu harap dekat sini, okay, yang paling penting hari ni cikgu nak ajar semak syarat kelayakan dan awak semua orang dah cuba belum kalkulator kira merit? Dah cuba belum? Belum, okey belum, so nanti cikgu akan tunjuk Okey, so kita akan tengok semak syarat, kira merit dan semak trend permohonan, semak laluan kerjaya. Okey, ini yang cikgu akan bantu awak untuk explore Okey, ni laman web UPU tadi. Bila awak masuk saja awak akan sampai dashboard kan. Okey, sampai dashboard, kat sinilah prosedur permohonan ni. Dekat sini awak boleh mohon, tapi sekarang dia belum boleh mohon lagi sebab belum 21 hari bulan. Permohonan SPM 21 baru mula Okey, syarat kemasukan. Untuk syarat kemasukan ini, inilah syarat kemasukan. Tadi cikgu ada cerita dalam video syarat am tau. Ini syarat khas yang cikgu nak awak explore. Okey, contoh awak ambil tengok ni syarat am dan syarat khas. Awak pergi kepada SPM, awak tekan SPM, kemudian pilihan carian ini, contoh awak memang tak tahu nak jadi apa. Awak memang macam ada lagi yang macam blur ataupun awak dah ada bidang. Awak dah ada bidang awak suka. Awak nak accountant, awak nak engineering. Sekejap anak cikgu dia membuat bising sikit kat sini, mengganggu. Okey, awak tengok bahagian bidang. Cikgu nak ajar awak tengok bahagian bidang dulu hari ni. Okey, awak tekan dekat bidang, dia akan keluar pilihan bidang. Dekat sinilah pilihan bidang ni awak tengok Pilihan bidang ini ada banyak bidang yang dia dah rumuskan dekat sini. Ini untuk selepas SPM tau. Selepas SPM. Okay, contoh apa bidang yang awak nak tengok seorang? Apa bidang yang awak nak tengok? Business tak ada cikgu. Apa dia? Business? Okay, so tengok kita pergi dekat sini contoh Business and Administration. Okay, kita tekan. Lepas tu pilihan kategori. Okay, ingat awak adalah kategori A. Sekolah kita semua kategori A. Awak tak ada kategori B tau. Memang semua kategori A, calon tahun semasa. Okay, pergi kategori A. Kemudian awak pilih semualah. Pilihan aliran semua Okay, jadi kat bawah ni dia akan terus keluar. Apakah diploma ataupun asasi ataupun matrikulasi ataupun DILP
bidang-bidang yang terlibat dengan bidang bisnes. Okay, so kita tengok bawah. Inilah antara bidang-bidangnya. Contoh, dan dia terus letak, sekejap Syifa, jangan bising Syifa, please. Okay, so dekat sini, bidang ni awak tengok kalau cikgu kan, cikgu suka kat sini, cikgu suka buat 100 terus. Sebab cikgu ikut orang lah, ada orang dia suka pergi next. Kalau cikgu suka nampak semua terus, senang. Okay, so bila kita pilih 100, dia akan keluar terus. Kalau ada 100 lah, kalau sikit-sikit. Okay, boleh tengok kat sini macam bisnes, ada politeknik, diploma, peruncitan contohnya. Dan dekat sini dia terus ada syarat khas. Syarat am dan syarat khas. Syarat am dia tadi, kalau diploma, awak ingat lagi tak? Pagi tadi diploma berapa syarat am dia? Ingat tak syarat am untuk masuk ke IPTA, ILKA? Berapa? 3. Pandai. Ada juga lah yang jawab. Terima kasih banyak. Okey, ingat dia dekat atas ni memang ada dah. Dekat atas ni, kalau syarat am untuk asasi, dia 5. Kalau diploma, 3. 3 kepujian termasuk BM dan lulus mata pelajaran. Ini untuk Universiti Awam dan Politeknik Premier. Itu dia punya syarat am tau. Awak tengok kat sini ada memenuhi syarat am dan syarat khas. Syarat khas ni nampak tak? Dia kata mendapat 5 kepujian. Bila dia kata mendapat 5 kepujian, automatik kalau awak memohon dengan menggunakan syarat 3 tadi, awak tak lepas lah untuk mohon yang ini. Ini yang cikgu cakap, kena tengok syarat am, kena tengok syarat khas. Okey, contoh ini diploma di Politeknik Umpama Ipoh Perak. Okey, 5 kepujian dalam mata pelajaran apa? DM, PI, Maths, 2 mata pelajaran lain yang belum dikira kepujiannya. Okey, so ini contoh 1. Okey, ini contoh yang kedua, juga di Politeknik. Ini juga di Politeknik diploma pengajian perniagaan. Yang ni dia tunjuk ada berapa banyak Politeknik. Okey, ni Politeknik konvensional. Cuba tengok syarat dia berbeza Diploma keusahawanan syaratnya memiliki SPM dengan syarat lulus dan mendapat 5 kepujian. Contoh, sebab ada yang kelas yang 5, ada 5P1, ada yang mesej cikgu, dia cakap cikgu fokus untuk kelas sains, untuk kelas depan. Tapi cikgu tak cerita. Okey, cikgu bukan tak cerita, benda ni dia kena explore. So ini contohnya, kalau politeknik konvensional, awak tengok syarat khas dia sedikit rendah daripada yang politeknik tadi. Jadi awak ada peluang untuk memohon. Okey? Jadi kena tengoklah yang mana yang sesuai. Ini pun diploma sistem perniagaan, dia nak 5 kepujian, tapi yang memiliki SPM dengan syarat contoh 5 kepujian ni tadi, kalau yang lain ni lulus, kena wajib lulus, memiliki SPM, syarat minimum dia lulus dan dapat 5 kepujian mana-mana mata pelajaran. Maksudnya kalau awak dapat kepujian subjek selain daripada subjek ni pun boleh mohon. Okey. Okey, ni contohlah. Cikgu pergi laju sikit, tengok. Dia banyak. Okey, contoh tu politeknik kan. Dia kat sini ada universiti lain. Uniza. Awak tengok Uniza punya syarat khas dia lain pula. Tadi politeknik macam pendek je. Bila masuk je Uniza, diploma perdagangan antarabangsa, syarat khasnya mesti mendapat apa? Sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran apa? Maths, BI, dan mendapat grade C1 dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM. Awak nampak tak? Dia punya syarat tu tinggi daripada, dan dia ada banyak mata pelajaran yang dia tengok daripada yang tadi. Inilah perbezaan yang awak kena explore sebelum mohon, supaya bila awak mohon nanti perkara ni dia apa, bila awak mohon nanti bukan macam mana awak mohon benda yang betul. Awak bukan mohon awak melepasi syarat tu. Jangan mohon benda yang awak tak lepas syarat. Ini pula UiTM. Awak tengok UiTM, diploma pengajian perniagaan, syarat memenuhi syarat am tadi 3 kepujian. Lepas tu tapi syarat dia pula, syarat khas pula adalah mesti mendapat C dalam BI dan Math atau. Kalau atau ni maksudnya salah satu. Okey? Kalau atau ni maksudnya salah satulah. Okey, BI atau dan Math atau Math. Okey? Ini pun tengok berbeza dia punya
Ni kan, okay. USIM ni, yang ini, awak boleh tengok syarat-syaratnya. Selalu kalau kelas 5 IA, boleh tengok lah. Dan ini pula UPNM. UPNM ni untuk pertahanan tau. Ni lebih kepada, dan dia pun ada juga syarat khas, mesti calon mestilah tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan atau kecederaan. Okey, ini contoh untuk satu bidang. Ni yang cikgu kata tadi, kalau awak tak pasti nak, awak minat bidang tu tapi mana nak pergi, okey, awak boleh explore lah. Okey, cuba kita tengok bidang lain. Siapa nak tengok bidang lain? Bidang apa? Oh, ada ketak ni orang dalam ni. Hotel, restoran. Hotel, restoran dan catering. Okey, pilihan kategori jangan lupa pilih kategori A, pilihan aliran letak semua. Kemudian yang carian ni awak buatlah 100 terus senang, semua dah keluar. Okey, so ini adalah ni contohlah diploma ataupun asasika kalau ada. Kita tengok pengurusan hotel. Ini politeknik. Dia nak 5 kepujian dalam, bila dia kata dalam mata pelajaran berikut, dia memang mata pelajaran ni lah dia nak maksudnya BM kena kepujian, BI kena kepujian, Mat kepujian dan 2 mata pelajaran lain yang belum diambil kira. Ini contoh pengurusan hotel. Ni diploma perkhidmatan makanan amalan halal. Yang ini pun tengok dia punya minimum, syarat minimum dia mesti lulus sejarah, lulus BI, lulus Mat, mendapat 3 kepujian dalam mata pelajaran apa? Kat bawah ni dia tulis dah. BM mesti kepujian dan 2 mata pelajaran lain. Okey, inilah dia yang cikgu kata cikgu nak awak explore, tengok satu-satu apa syarat dan kemudian terus buat list. Awak senaraikan terus 12 pilihan yang awak minat. 12 pilihan yang awak minat, lepas tu susun ikut keutamaan. Mana paling minat dekat atas, ni seni kulinari. Okey, tapi cikgu nak share juga dengan kamu tentang trend permohonan. Sebab trend permohonan ni walaupun awak tengok syarat permohonannya rendah, tapi sekiranya ramai yang mohon bidang ni. Contoh yang dapat 6A, 7A dia mohon seni kulinari. Jadi tempat yang ditawarkan, macam cikgu dah terang dalam pagi tadi kan, tempat yang ditawarkan tu sikit kan. Jadi dekat situ dia akan kuranglah macam ni yang cikgu cerita pagi tadi kat sini. Nampak tak? Maksudnya walaupun bidang tu boleh mohon, dia cakap syarat minimum, tapi bila mohon kekosongan tempat tu dah dipenuhi. Bila dah dipenuhi, jadi kat situ yang kadang-kadang orang kata, cikgu kenapa syarat dia macam lepas tapi kenapa bila saya mohon saya tak dapat. Jadi perkara ni memang awak kena tengok betul-betul dan result yang sebenar tu kena sesuai dapat. Sekarang yang boleh mohon dulu. Nanti bila awak dah dapat result, awak boleh kemas kini balik. Kecuali subjek bidang pengajian temuduga tak ada kemas kini Dia akan, kalau tak dapat dia terus tak dapat lah. Okey, ni college community, sijil kalau sijil ni untuk pelajar-pelajar yang kadang-kadang dia tak lepas masuk mana-mana, dia akan ambil sijil lah. Baru sama diploma. Okey, ni contoh Okey, ni contoh. Okey, kita tengok apa lagi? Architecture cikgu pergi architecture sebab ada yang tanya cikgu, ramai jugalah anak murid kita ni yang nak jadi arkitek sebenarnya. Okey, cikgu pergi tengok architecture, tengok ada ke tak? Okey, architecture. Okey, ini contoh untuk program architecture dan lain-lain tadi Okey. Ini kalau awak tengok subjek yang banyak dekat bawah ni, dia kena pilih satu je. Kalau dia tulis satu, pilih satu je lah. Satu kan. Ni diploma geomatik. Ni seni bina. Kalau untuk politeknik, kebanyakannya lulus bahasa Inggeris. Kalau UiTM, bahasa Inggeris dia tough juga dia punya permohonan tu Okey, ni contoh politeknik vocational, konvensional. Matematik, satu daripada mata pelajaran dekat bawah ni. Pilih satu. Kalau macam ni kan, awak tak ada semua, awak ada subjek sains. So sains tu bolehlah dikira kalau yang ambil sains. Okey, ini contoh. Okey, so inilah dia tadi yang cikgu kata cikgu nak awak explore Awak boleh tengok nanti, petang kejap-kejap lagi free-free awak tengok kat sini. Ada biologi, chemistry, ada chemical process, ada child care.
Okey, sekiranya awak tekan, contohlah kita pergi check sebab ada bidang yang awak tekan dia tak keluar apa-apa tau. Dia tak ada keluar apa-apa. Contoh macam check nampak tak? Cikgu tekan bawah ni tak ada langsung bidang untuk check care. Okey, sebab apa? Kadang-kadang ada bidang yang dia tak tawarkan lepas SPM. Dia tawarkan lepas STPM atau matrik atau asasi. Yang itu yang cikgu kata tadi, contoh awak nak mohon kan, awak nak masuk bidang tu tapi tak ada. Okey, awak explore pula dekat syara'am ni tadi, awak pergi dekat STPM dan setaraf. STPM dan setaraf ni maksudnya awak bayangkan bila awak ambil asasi ke, matrik ke, diploma ke, awak kan nak sambung ijazah. Okey, awak bayangkan contoh STPM, awak ambil STPM dan setaraf, pilihan carian ikut bidang. Okey, pilihan bidang tadi, contoh awak pergi checkkan ni, pilihan kategori, ini dia ada STPM, matrik. Ini contoh kalau awak nak tengok sambung mana awak nak pergi. Awak dah pergi ambil selepas SPM, awak tengok tak ada bidang tu dan tak jumpa. Okey, mungkin awak boleh tengok dekat sini, contoh matrikulasi. Okey, kalau awak ambil sains, okey, apa bidang boleh pergi? Tak ada. Kalau macam dia tak ada, maksudnya memang dia tak tawarkan. Okey, kita tengok bidang. Kita pilih STPM STPM. STPM tak ada orang nak masuk STPM ke? Seorang je ada tanya cikgu nak masuk STPM. Okey, kalau tak ada maksudnya memang dia tak ada. Tak adalah, dia kena explore. Okey, so nanti syara'am, syara' khas ni jangan lupa explore dekat bahagian SPM ni. Tengok satu-satu. Itu tadi awak tengok dekat bidang. Okey, sekarang katalah awak nak awak dah tahu bidang apa. Awak nak aim universiti pula. Okey, pergi dekat bahagian sama juga dekat syara'am dan syara' khas. Awak pergi dekat SPM, awak pergi dekat pilihan carian, awak pergi dekat IPTA atau ILKA. Klik kat situ, pilihlah mana awak nak tengok. Okey, siapa yang nak tengok? Awak nak tengok U mana? UM. Okay, kita tengok UM. Pilihan kategori awak adalah kategori A, pilihan aliran semua. Okey, kita tengok dekat UM ada tak tawaran untuk mereka selepas SPM? Okey, ada. Dekat UM, apa yang ada? Ada asasi pengajian Islam dan sains. Okey, yang ini kalau kelas 5A nak mohon, awak kena tengok melepasi tak syarat-syarat dia. Inilah syarat khas dia. Kalau tengok syara'am tu simple je, mendapat 3 kepujian, mendapat 5 kepujian. Bila awak buka dekat syarat khas baru awak nampak. Banyak lagi yang dia nak tengok sebenarnya, okey? So ini contoh untuk asasi pengajian Islam dan sains Boleh nampak. Macam ni kan dia kata mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mana-mana 3 mata pelajaran dia ikut. So kat bawah ni dia dah ada mata pelajaran. So 3 yang dinyatakan sahaja. Kalau tak lepas tak adalah. Ni grade B dalam salah satu mata pelajaran berikut. Ada mata pelajaran yang telah dinyatakan kat situ. Okey, ada asasi pengajian Islam. Ada asasi sains hayat. Okey, ni asasi sains hayat. Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya grade A dalam mata pelajaran biologi dan mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam semua mata pelajaran berikut. Math, Fizik, Kemis, Bahasa Inggeris. Dan ada pula dah kat bawah ni, berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak, orang asli sahaja. Jadi kena baca betul-betul. Ni sains fizikal. Sains fizikal dia lebih tengok kepada A- pada Maths dan grade B dalam semua mata pelajaran di bawah. Okey, inilah UM. UM tak banyak untuk untuk SPM sebab UM ni dia universiti yang penyelidikan semua ni, dia banyak bidang-bidang yang untuk selepas awak untuk sambung ijazah. Ijazah banyak. Kalau untuk asasi inilah. Okey, ada lagi tak yang nak tengok? Apa universiti lagi nak tengok? UiTM. UiTM, okey. Sebenarnya UiTM adalah universiti yang paling banyak lah dia punya bidang pengajian. Program yang boleh mohon banyak sangat. Okey, silap. Pilih kategori A, pilihan aliran semua. Okey. Kemudian Allah, tengok tu punyalah banyak sampai dia terpening. Okey, so kat sini cikgu letak 100 lah. Okey. Awak tengok cikgu letak 100 jadi kecil je dia kat atas ni sebab dia banyak. Okey, so inilah UiTM. Okey, UiTM antara program-program yang ada.
Dia ada asasi, UiTM banyak juga asasi Ni asasi TESOL. Okay, asasi TESOL. Okay, cakap pasal pendidikan ni, cikgu nak tekankan jugalah sebab ada budak pelajar kita yang nak jadi cikgu. Tapi dia memang tak nak jadi cikgu sekolah rendah, dia jadi sekolah menengah. Jadi cikgu sekolah menengah macam cikgu cakap awak tak boleh masuk yang IPG tu. Awak kena mohon melalui sama ada masuk asasi, masuk form 6 ke, baru awak mohon ke bidang lain. Macam kalau ambil asasi TESOL ni, nanti awak boleh teruskan lah ke bidang TESOL. Okay, so yang ni asasi TESOL boleh tengok dia punya syarat mendapat sekurang-kurangnya grade A dalam apa? BI dan minimal grade A dalam 3 mata pelajaran lain dan kepujian grade C dalam MAT atau ni slash ni atau ADMAT dan lulus temu duga. Jadi nampak tak kat sini kan? Jadi cikgu pagi tadi cikgu dah terangkan dalam video. Benda yang program pengajian ada hashtag ni adalah program bertemu duga. Untuk program bertemu duga, bila awak isi permohonan, pastikan letak 1 hingga 4 pilihan 1, 2, 3, 4. Dan kalau program ini pula adalah program pendidikan, letak 1 dan 2 dulu. Lepas tu 3, 4 tu program temu duga yang lain. Okay, so tengok lagi. Okay, ada asasi undang-undang. Siapa yang nak jadi lawyer. Okay, tengok syarat dia. Syarat dia grade A minus dalam BI, kepujian dan grade C, MAT atau NMAT, grade A minus dalam 3 mata pelajaran lain tidak termasuk MAT, ADMAT dan bahasa Inggeris tadi. Kena tengok lepas tu tengok calon yang tamat program asasi undang-undang, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan cemerlang berpeluang ke program ijazah sarjana muda undang-undang di mana? UIM, UM, UKM, UUM, ini semua. Dia dah letak dah, awak boleh baca lah. Okay. So inilah dia, ini asasi undang-undang UiTM, yang tadi KPM. Okay, ini asasi kejuruteraan, boleh juga mohon. Okay, untuk semester ni awak tengok kalau asasi selalunya dia 2 semester. 2 semester maksudnya setahun. Kalau dia tulis 4 semester, untuk bidang pengajian tu maksudnya 2 tahun. Dia 1 semester tu kira setengah tahun, 6 bulan. 1 semester 6 bulan, okay. Jadi diploma kebanyakannya adalah 6 semester, 3 tahun. Okay, ni contoh asasi sains. Inilah asasi, okay, dekat UiTM ada juga diploma, banyak diploma diploma seni mereka. Okay, ni yang cikgu nak cakap, UiTM pun dia antara universiti yang membuat perlu lulus BI. Dia meletakkan grade BI itu wajib lulus. Kalau awak gagal saja BI, maksudnya automatik awak tak boleh mohon UiTM. Sebab majoriti bidang pengajian di UiTM memang awak tengok dekat sini kan, walaupun cuma tengok diploma seni lukis seni reka. Okey, dia letak mesti lulus MAT atau ADMAT dan BI dan lulus ujian. So kita tengok ke bawah lagi. Ini pun awak tengok diploma seni muzik. Kalau ikut kan dia orang tanya cikgu musik je cikgu, kenapa nak lulus BI? Dah universiti dia letak seperti dia, you dia kan. So kena penuhi lah. Maksudnya memenuhi ni syarat universiti dengan lulus grade E dalam mata pelajaran. Ni lulus ni maksudnya minimum syarat minimum. Kalau dapat bagus lagi peluang awak akan cerah. Inilah diploma UiTM UiTM, siapa masuk? Iman Troy masuk UiTM. Ramai masuk UiTM. Okay, inilah dia bidang-bidang yang ada di UiTM diploma animasi, filem, komunikasi media. Okay, siapa yang nak jadi wartawan? Ni diploma reka bentuk dalaman, interior design. Bahasa orang kalau diploma reka bentuk dalaman dia tak faham. Interior design, interior design dia tahu. Ni diploma pengurusan halal. Okay, inilah dia antara yang boleh tengok explore jangan tak explore. Okay, so nanti kalau sempat kita tengok lagi bidang-bidang ni semua. So jangan lupa nanti masuk dalam UPU, tolong yang tak ada lagi nak jadi apa tu awak explore lah. Tengok universiti apa awak nak. Macam tadi ada universiti, bidang dengan program temu duga nak tengok pun boleh tengok. Benda ni klik-klik je. Pilih je, universiti ni ada banyak banyak sangat. ILP pun ada, ILP ni situ latihan, kita tengok sekejap cikgu kena bersikap adil. Kelas yang ni pun dia nak tengok juga. Okay, so ini untuk ILP. Tengok ILP ni adalah institut latihan. Okay, ILP ni dia banyak CJ, ada juga kena tengok inilah dia. Contoh ILP, CJ pembuatan.
Tapi syarat dia memang sebab syarat dia CJ, selalu syarat dia memang boleh membaca, boleh mengira, itu saja. Awak boleh baca, boleh tulis, boleh kira. Lepas tu untuk subjek yang teknikal ni dia tak nak ada ketidakupayaan fizikal, bolehlah mohon. Okay, ini CJ. Kalau CJ, lepas CJ kena masuk diploma dulu tau, baru boleh pergi degree. Okay, so next kita tengok lagi kat mana yang ada. Okay, laman utama tadi mengenai PTA dah sudah kan? Okay, cara laluan kerjaya. Okay, laluan kerjaya awak boleh tengok dekat sini. Okay, pergi laluan kerjaya. Contoh tadi siapa? Dia tadi yang kita tengok UiTM kan? Okay, contoh UiTM. Carian okay. Ini adalah laluan kerjaya. Contoh awak minat program tadi, awak dah buat list dah. Okay, program apa awak nak masuk? Pasal awak nak tengok pula apa bidang kerjaya yang boleh pergi. Awak pergi UiTM balik tadi, awak tengoklah laluan kerjaya yang boleh pergi. So contoh, kalau ambil asas undang-undang tadi, laluan kerjaya dia awak akan masuk, boleh masuk bidang perundangan. Okay, kalau ambil yang seni lukis, seni reka tadi, inilah bidang kerjaya yang awak boleh masuk. Maksudnya keluar situ, apa yang boleh jadi? Boleh jadi fotografi, boleh jadi usahawan, mereka. Inilah semua nampak dia dah ada dah. Ini semua adalah kerjaya. Inilah kerja-kerja yang boleh awak jadi lepas awak habis keluar pada subjek bidang tu. Ini diploma pengurusan seni. Okay. Nampak? Okay, contoh. Ni diploma reka bentuk dalaman. Ni diploma komunikasi media baru. Diploma pengurusan maklumat, awak akan jadi assistant officer, executive assistant. Inilah diploma muamalat pun ada. Ini semua diploma yang ada di UiTM Kalau awak tak nak tengok yang banyak-banyak diploma, awak nak tengok yang macam ni dulu pun boleh, lepas tu baru tengok syarat khas dia. Contoh maksudnya awak tengok dulu diploma apa yang ada, okey, asasi apa yang ada, lepas tu barulah awak tengok syarat khas dia. Ni kalau tiada maklumat tu, dia tiada maklumat yang ni lah. Okay, so ini laluan kerjaya jangan lupa explore juga laluan kerjaya. Kemudian, okay, carian, macam ya. Okay, tu tadi kat situ kan, okay, balik ke dashboard balik. Yang e-panduan ni tadi, dia akan keluar kat sini bila awak bila dalam dashboard ni, awak akan keluar macam ni kan. E-panduan tu dia akan keluar bila awak tekan ni. Awak tekan ni, dia automatik masuk kat sini. Okay. So, kita tutup yang ni. Kita dah habis kat syarat kemasukan ni. Jangan lupa explore, ada masa 2 hari ni. Okay. Jadi, lepas tu kita tengok pula, cikgu nak bagi kamu tengok trend permohonan dan tawaran. Okay, kita klik kat sini. Okay, trend permohonan dan tawaran ni maksudnya dia akan tunjukkan macam mana trend orang pelajar memohon dalam masa 5 tahun trend ni. Okay, awak tengok dekat sini, dia dah cakap penafian dekat sini Tiada jaminan mendapat tawaran berdasarkan markah merit semata-mata. Kejayaan mendapat tawaran adalah bergantung kepada kedudukan merit, memenuhi syarat am dan syarat khas, bilangan tempat yang disediakan, lulus temu duga atau ujian program yang awak mohon. Jadi walaupun markah merit tinggi, sekiranya awak tak lulus temu duga, tetap peluangnya tak ada. Okey? Kalau tak mepasi syarat khas pun sama macam cikgu cakap tadi. Ada juga yang markah merit tinggi tapi bilangan tempat tak cukup. Sebab apa tak cukup? Lepas ni cikgu akan tunjuk kepada kamu dia punya mata merit tau, untuk bidang-bidang yang kompetitif, yang bidang-bidang yang mendapat banyak permohonan. Okey, sekarang kita tengok dulu purata permohonan Okey, pilih SPM. Lepas tu macam ni. Ni tak orang masuk. Ini Okey, macam ni. Okey, ini kita pilih SPM tadi Pilih SPM. Cikgu ni tak ada mouse cikgu tak mana begini, jadi cikgu agak ni sikit. Cikgu lebih selesa guna mouse pakai laptop ni. Sekejap okey, tak apa, kita tengok all je lah. Okey, so kategori SPM dekat sini nanti dia akan keluar lah purata berapa. Tengok dia pusing-pusing dulu ni. Internet kurang ni lah, cikgu tak boleh nak
Satu lagi kan, bila jadi macam ni, okey cikgu boleh cakap dekat awak. Sebab itulah cikgu kalau boleh nak awak buat ni jangan last minute. Awak tengok sekarang ni permohonan belum buka pun lagi. Tapi laman web dia dah berpusing macam ni kan. Jadi ini mungkin sebab hari ni pun ramai yang agaknya dia masuk dalam laman ni untuk tengok explore, jadi dia berpusing macam ni. Kalau kita tak boleh tengok juga nanti cikgu akan tengok berdasarkan cikgu dah ada simpanan lah. Sebab kat sini dia macam berpusing lagi dia punya tu. Okey, sebenarnya kat sini nanti awak boleh tengok tau. Kalau kita kat sini kita boleh pilih universiti apa, kat sini kita boleh tengok pengajian apa. Tapi sekarang dia tak keluar sebab maksudnya trafik dia sesak lah. Okey, jadi nanti bila awak boleh explore nanti, bila awak buka sendiri, tengok sendiri, awak boleh nampak bidang tu purata markah merit dicalurkan berapa. Contoh kat sini kan 71.65. Maksudnya ada bidang yang ditawarkan tu markah merit dia, purata markah merit yang diterima masuk adalah 71 dan ke atas lah. Jadi kena tengok bidang awak nak mohon tu, bila dapat result sebenar nanti awak kena tengok balik sesuai ke tidak dengan markah merit awak, dengan kelayakan semua kena check betul So ni kita tak boleh nak tengok sebab dia berpusing-pusing, jadi cikgu tak nak start kat sini lah, kita pergi tempat lain. Okey, tadi laluan trend permohonan nanti boleh tengok. Ini laluan kerjaya yang tadi tu. Laluan kerjaya ni, kalau yang tadi awak boleh tengok, kat tadi pun boleh, kat sini pun boleh. Ni pun laluan kerjaya yang sama lah macam tadi kan. Kat sini nampak ni. Ini laluan kerjaya laluan kerjaya ni awak kena tengok kalau awak, untuk orang yang sebenarnya tak jelas, orang yang tak tahu kan, dia macam blur, awak tengok dekat sini lah apa benda yang awak minat dengan laluan kerjaya dia. Okey, kita pergi, cikgu nak bagi tunjuk kamu. Allah, terkeluar. Okey, sekejap cikgu tak boleh tunjuk ni sebab cikgu pakai password kawan awak. Jadi cikgu kena tutup dulu dia punya screen capture. Kita pergi simakkan. Okey, kejap cikgu kena login balik. Cikgu dah tertutup. Cikgu pakai kawan awak punya, nanti kan tersebar pula dia punya ni. Okey. Okey, sekarang nampak balik tak screen? Nampak. Okey, nampak. So kita pergi dekat, ngantuk ke awak? Ya awak macam nak tidur je. Okey, pengiraan merit. Okey, ini pengiraan merit ni buat masa sekarang, majoriti ada beberapa negeri macam saya cakap lah, macam kita Selangor, kita pun tak ada keputusan percubaan kan. Okey, tak ada keputusan percubaan. Nanti buat masa sekarang yang cikgu difahamkan adalah UPU dia akan linkkan sendiri dengan APS tu, dia akan gunakan markah peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 kamu. Okey. Jadi dia akan link sendiri, benda ni semua komputer yang buat, bukan manusia. Jadi apa yang ada dalam SPSS kamu, itulah yang dia link. Jadi kalau kamu nak kira merit, nak nampak bayangan merit kamu, awak bolehlah gunakan markah akhir tahun peperiksaan tingkatan 4 tu, pilih dekat sini. Okey, aliran. Aliran ni cikgu rasa semua orang dah jelas cikgu dah terangkan pagi tadi. Kalau awak tak ambil AdMed, awak tak ambil fizik, tak ambil kimia, tak ambil biologi, automatik awak adalah jurusan sastra. Jadi tak payah fikir pasal awak ni nak kira markah macam mana. Aliran sains ini, awak ambil je AdMed, fizik, kimia, bio atau salah satu dekat sini, awak adalah aliran sains. Pelajar aliran sains, mata merit kamu yang paling banyak diambil adalah daripada subjek ini. Maksudnya nanti peperiksaan sebenar kamu pun, mata pelajaran inilah yang akan dikira mata meritnya untuk aliran sains. Aliran sastra memang dia akan ambil daripada keputusan bahasa Melayu awak, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau salah satu yang ada dekat sini. Tapi kalau dekat sini, saya tengok dekat sini untuk pelajar IA bolehlah dekat sini yang bukan sains IA punya. Yang lain semua memang kira pendidikan Islam lah. Okey, cara kira merit senang saja. Awak tengok result awak nanti. Contoh bahasa Melayu. Ini contoh awak nak kira sendiri pakai result akhir tahun form 4. Katalah bahasa Melayu dapat apa? A.
Okey, matematik ni contoh je Okey, matematik, sejarah, sains sejarah, dekat Islam. Dia auto kira tau. Kalkulator merit ni dia dah auto kira dah. Jadi dia dah automatic keluar ke bawah tu. Markah. Okey, klik saja, masukkan je markah kamu. Lepas tu subjek SPM 1, SPM 2, SPM 3 ni adalah 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Selain daripada yang dekat atas. Yang dah kira kat atas tak kira. Okey, contoh awak ambil ekonomi. Lepas tu awak ambil perniagaan. Lepas tu awak ambil, apa lagi kat sini subjek yang tak ada? Apa lagi subjek yang tak ada kat atas ni? BI. Pandai, nampak pun. Subjek BI. Tapi walaupun tak ada BI kat situ, tapi BI tak boleh lah dapat rendah tau. Sebab nanti tak dapat memohon pula. Okay, contoh. BI. So, lepas tu dah masukkan subjek. Jumlah mata pelajaran, awak klik je sini. Ni nanti dia akan kira. Awak klik dekat markah koko. Okey, purata kita markah koko. Siapa yang dah tahu markah koko dia? Markah koko berapa? Markah PJSK tu. Tak sure. Okey, contohlah kita letak 6. Okey. Lepas tu awak tekan kira. Automatik dia akan kira. Kalau, tapi ini pelajar ni awak tengok result dia Cikgu Ki ni dia dapat berapa A ni? Dia dapat 1, 2, 3A. 3A dia ada 1, 2, 3, 4C. Okey. Dan dia ada 5C dia ada. Tapi ini markah di bawah lah. 60 campur markah koko dia akan dapat 66.8. Inilah markah mata merit. Nanti awak kira markah ni lah yang awak akan bawa untuk awak compete Satu Malaysia dalam permohonan yang orang mohon tadi. Jadi kena, sebab itulah cikgu cakap awak kena sebelum mohon kena tengok betul-betul syarat-syarat dia. Ini cara kira merit. Okey. Untuk sains okey, kalau kelas sains merit dia kasi ini contoh lah kiraan merit, tapi sains awak kena tengok mata subjek pelajaran yang ini okey, so habis yang ini kita tutup. Kau nak kira balik tekan je semula. Dia automatik dia ni padam. Cikgu ni tak ada mouse. Tengok cikgu tekan dia tak jadi apa. Awak tekan semula. Cikgu punya ni tak boleh. Tak maaf lah So letak cikgu dia dah rosak sikit bahagian tekan-tekan kat tengah ni. Okay, so yang itu dekat sini tak ada maklumat. Maksudnya pelajar ni dia memang tak ada maklumat. Okay, so cikgu rasa tu sahaja kot pelik permohonan. Okay, so sekarang siapa yang dah masuk sini, awak pastikan awak dah isi awak punya semua awak punya apa? Identiti pula, butir-butir peribadi. Okey, ini pun boleh explore kebolehan pasaran. Contoh 2019. Tapi untuk graduan ni sebenarnya kebolehan pasaran ni macam mana kebolehan pasaran pun kalau orang tu tak ada usaha nak bekerja, tak ada usaha nak mencari kerja, dia bergantung pada diri sendiri jugalah. Okey, ini pun nanti awak boleh explore awak tekan-tekan, tengok dekat sini. Cari, boleh tengoklah. Tapi cikgu lebih nak fokuskan kamu tadi kepada yang ni lah syarat kemasukan. Jadi balik lepas habis ni awak boleh tengok syarat kemasukan, boleh tengok trend permohonan kalau dah boleh tengok, sebab tadi kita tak boleh tengok kan. Okey, dah cikgu nak tunjuk kat PowerPoint ni lah. Dekat sini cikgu dah ada save dah daripada ni yang trend permohonan tadi kita tengok kat sini dah. Okey, ini yang tadi cikgu kata kenapa kena tengok trend permohonan, sebab penunjuk dan panduan kepada awak untuk pilihan program pengajian agar lebih bersesuaian dengan markah merit. Ini markah merit tadi. Kenapa kena tengok markah merit kamu? Sebab daripada markah merit tu sebenarnya boleh nampak sebenarnya apa program yang sesuai kamu mohon. Dan menyusun strategi berdasarkan peluang, berdasarkan kemampuan agar peluang untuk mendapat tawaran UPU lebih cerah. Okay, inilah tadi yang kita tengok tadi kan. Dashboard utama dia, calculator merit semua. Okay, so nanti balik ni awak kena pasti apa program pengajian yang awak minat. Kemudian awak kena kaji trend ni, cikgu nak tunjuk sekejap. Okay, ini universiti cikgu tunjuk sikit kat kamu. Universiti di Malaysia ni sebenarnya dia ada ikut kluster.
dia ikut bidang kekhususan. Okey, contoh kalau universiti berfokus adalah, ni universiti dia. Kenapa berfokus? Sebab UPSI dia lebih fokus pada pendidikan. UUM ni adalah universiti yang dikenali dengan bidang-bidang akaun, bidang pengurusan, perniagaan. Okey, yang itu dia banyak di UM. Okey, UPNM bidang ni lah universiti pertahanan. Okey, ini universiti teknikal yang banyak bidang teknikal apa ni? UTHM, UMP, UNIMED. Ini pun perkara ni kalau awak tahu, contoh awak minat bidang teknikal, awak tengoklah terus pada 4 universiti ni. Apa bidang teknikal yang ditawarkan. Okey, yang bidang ni adalah bidang-bidang komprehensif. Universiti Islam, ini bidang-bidang di Universiti Islam. Dan UM, USM, UKM, UPM, UTM ini tadi, dia adalah universiti penyelidikan, research. Sebab tu saya cakap, universiti yang UM, USM, UKM, UPM dia lebih banyak bidang-bidang untuk ijazah. UKM pun tak cikgu ada asasi satu saja di UKM, 1, 2. Okey, inilah dia purata markah. Boleh nampak tak? Nampak ke tidak? Nampak cikgu. Nampak. Okey, awak tengok cikgu nak awak tengok betul-betul tau. Macam cikgu cakap tadi kan, ini adalah yang UPU bagi tau, bukan cikgu buat Memang UPU bagi. Awak tengok kat sini. Dekat Universiti Awam, asasi sains fizikal, tadi kita ada buka kan yang dekat UM. Markah merit pelajar yang diterima masuk, purata dia untuk 5 tahun 5 tahun ni purata yang diterima masuk adalah 91.96. Awak nampak tak markah merit ni macam mana? Maksudnya selalunya 91 ni memang dapat straight A lah. Dan A dia semua plus. Maka koko dia campur dapatlah 91. Dapat A banyak, dia dapatlah markah yang tinggi. Jadi bila awak dapat keputusan sebenar nanti, kalau sekarang kan awak mohon, boleh je mohon. Kalau awak rasa kemampuan awak memang boleh dapat. Cuma bila nak kemas kini nanti, tolong pastikan tengok balik apa yang awak mohon tu melepasi tak bidang-bidang ni. Okey, diploma pendidikan awak kanak-kanak. Awak tengok orang kata diploma pendidikan awak kanak-kanak, belajar pasal kanak-kanak cikgu. Ya, tapi tengok markah merit yang masuk, majoritinya untuk 5 tahun purata adalah 79, hampir 80%. 80%. Yang ni awak boleh awak boleh bermain dengan kiraan mata merit tadi. Awak kira lah, contoh awak rasa dapat berapa, BM berapa. Awak tengok mata merit tu, rasanya untuk dapat 79 ni berapa? Berapa A, berapa B, yang awak dapat boleh dapat 79 atau 80. Jadi awak kena tengok lah. Okay, diploma sains komputer pun 77 dia punya ni. Diploma perakaunan pun tinggi. Okay, kalau awak nak tahu, ni adalah bidang-bidang yang kompetitif lah. Diploma bidang perakaunan, bidang pendidikan kanak-kanak ni adalah bidang yang banyak yang mohon. Okay, kita tengok pula dekat politeknik konvensional. Ni yang cikgu sebut tadi. Tadi awak nampak kan, dekat politeknik konvensional, syarat dia lulus dan dapat 5 kepujian, 3 kepujian. Tapi awak tengok berapa markah merit purata yang trend. Trend ni maksudnya selama 5 tahun ni UPU ambil, yang mohon majoriti adalah pelajar yang mendapat merit tinggi. Jadi bila merit dia tinggi, contoh tempat ada 100, yang mohon 1000. Jadi 100 yang pertama yang dapat adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tadilah. Bukan saja merit dia termasuk semua. Inilah purata merit. Awak tengok diploma seni kulinari ni, purata merit diploma seni kulinari ini purata meritnya adalah 75. Okey, diploma account pun ada juga. Di konvensional pun diploma account antara yang tinggi inilah diploma-diploma yang kompetitif lah, yang banyak orang nak. Okey. Okey, lepas tu awak boleh selalu tengok hebahan di media rasmi. Ini hebahan yang di media rasmi lah. Dan sebenarnya kalau boleh, cikgu nak juga awak sebab tu cikgu sudah cakap awak subscribe cikgu punya Telegram, sebab cikgu banyak upload dekat situ sebenarnya. Kalau awak tak nak terganggu dengan info-info lain, awak mute je dulu. Tapi bila dah nak dekat-dekat keluar result semua, awak tengok supaya awak tak tertinggal info. Sekarang pun kalau awak mute pun, awak tengoklah 2-3 hari, tengoklah sekali dalam Telegram tu. Tengok apa info yang dimasukkan, sebab cikgu banyak masukkan. Sebenarnya ada lagi satu untuk Mara. Mara pun cikgu nak share.
Okey, kita tengok dulu. Okey, itu kita habis UPU. UPU habis jadi UPU ingat permohonan 12 pilihan, awak isilah berapa? Awak isilah 6 wajib, tapi seboleh-bolehnya isilah 12 pilihan supaya peluang awak lebih cerah. Sebab kadang-kadang pilihan kedua tu, ketiga tak dapat. Kalau macam cikgu sendiri dulu, cikgu adalah pilihan ketiga baru cikgu dapat. Dan syarat-syarat dia pun sebenarnya sangat berbeza lah. Kalau macam cikgu dulu pendidikan kan, cikgu bila dapat pilihan ketiga sebab apa? Sebab yang pertama tu cikgu minta jadi pendidikan bahasa Melayu. Pertama cikgu minta ekonomi, yang kedua bahasa Melayu. Tapi cikgu kenapa tak dapat ekonomi? Sebabnya waktu SPM cikgu tak ambil ekonomi. Okey, jadi benda ni diberkait tau. Kalau awak tengok yang lepas STPM pun aku boleh tengok lah macam tu. Okey, so tu yang pasal UPU. Cikgu nak cerita sikit pasal form 6 sebab hari ni ada yang WhatsApp cikgu. Ada tak orang tu dalam ni? Dia WhatsApp cikgu tanya pasal form 6. Okey, jadi cikgu nak share sikit pasal tingkatan 6 sebab ada yang berminat nak masuk tingkatan 6. Okey, untuk tingkatan 6, setakat ni tingkatan 6 ni dia tak ada permohonan tau. Tingkatan 6 dia akan keluar penawaran je nanti. Dia tak ada permohonan. Cikgu punya internet agak ni lah hari ni. Mungkin hujan. Dia jadi berpusing-pusing hari ni. Okey, so buat sementara ni untuk UPU faham tak? Faham. Wow, okey. Sayang tak dapat dia tenang. Okey, kalau boleh cikgu nak awak isi je apa-apa permohonan yang awak rasa layak, mohon. Sebab akan nak telefon sekejap nak tengok yang lama marah tu. Bukan nak share terus Ada kat sini ada tak? Kelas 5P5, 5K1, K2, K3, K4. Tapi tak 5K pun boleh juga. Gelap bahagia dah ni kan. Tak boleh buka lah awak. Ya Allah, ya Tuhanku. Sadis. Hujan lebat. Cuba tak dibuka. Okey. Tak apa. Siapa yang minat masuk tingkatan 6, awak macam ni je. Awak pergi je Google. Awak type je. Nampak tak apa yang cikgu cari? Cikgu punya pengajian selama 3 hari semua pasal UPU, form 6, pasal pendidikan ni. Okey. Tingkatan 6, awak klik je, awak type je tingkatan 6 KPM. Lepas tu awak pergi je, nampak dia keluar macam ni. Okey, awak pergi je dekat syarat kemasukan ni. Ya Allah, tak boleh lah awak. Tapi nanti awak cubalah kat rumah tak boleh ke pakai handphone boleh? Ya. Cuba. Okey, sekejap cikgu cuba share dekat handphone. Okey, nampak tak yang cikgu share dekat handphone? Tu tak nampak? Nampak. Oh, nampak. Nampak cikgu. Tapi bahaya sebenarnya share handphone ni sebab nanti cikgu terbuka. Cikgu start dulu. Cikgu kena buka dulu benda tu baru cikgu share. Okey, sementara tu kaunselor lain ada tak nak cakap apa-apa dengan pelajar-pelajar kita? Cikgu harap 62 orang yang masuk ni semuanya dapat tawaran untuk belajar ke mana-mana yang awak minat, asasi ke, matrik ke. Kak Izam, ada tak Kak Izam? Cikgu, Ya. kalau matrix macam mana nak cek kiraan merit dia yang purata tu? Macam tadi cik. Kalau matrikulasi dia ada bagi. Dia punya, tapi itulah cikgu nak share dengan kamu pun dia tak dapat ni. Kalau matrikulasi ada bagi dia punya ni. Awak ada PM cikgu tak? Tak ada. Tak ada, okey. Nanti awak PM cikgu sebab benda yang dibagi tu dalam bentuk Excel. Cikgu kena share secara direct. Nanti awak PM cikgu, cikgu share. Boleh.
Kau pula yang buka TikTok ni. Allah. Tak boleh lah awak. Aku cikgu punya handphone pun macam tak boleh masuk dalam web ni. Okay. So tak apa. Nanti cikgu harap awak boleh masuk laman web yang sekejap ni. Okay, so nanti cikgu harap boleh masuk kat sini Siapa yang ada minat tingkatan 6, awak masuk dekat tingkatan 6 ni, awak boleh tengok dia punya syarat kemasukan. Okay, ni dah boleh keluar kat sini. Okay, untuk masuk tingkatan 6, syarat umum dia adalah mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia. Maksudnya BM mesti kepujian. Okay, kalau tak mendapat lulus SPM kepujian bagi mata SPM lulus, BM dapat kepujian, dan dekat tingkatan 6 dia ada aliran sains sosial, ada aliran sains, okey, dan agama. So untuk sains sosial ni jumlah mata unit bagi 3 mata pelajaran terbaik mestilah tidak melebihi 12 unit. Okey, untuk kiraan mata, siapa yang berminat tingkatan 6 awak boleh PM cikgu. Sebab benda tu pun ada dalam cikgu punya handphone. Handphone cikgu pun tak boleh kerjasama petang ni untuk cikgu share. Okay, so tingkatan 6 ni dia memang tak ada permohonan. Nanti dia akan tawarkan kepada kamu. Kalau awak ada mohon matrikulasi, lepas tu awak tak dapat matrikulasi, dia akan tawarkan awak. Tawaran tingkatan 6 ni memang akan dapat. Dia lebih kepada penawaran, tapi kena tengoklah iklan-iklan. Ini yang cikgu cakap ni. Awak kena alert, nanti cikgu akan maklumkan tentang permohonan tentang MARA. Okay, siapa yang minat MARA pun boleh PM cikgu. Nanti cikgu akan share dengan awak tentang MARA. Sebab MARA dia syaratnya pun tidaklah begitu syarat dia awak bolehlah penuhi kalau awak nak mohon. Sebab MARA awak boleh mohon juga sampai tarikh dia masih buka Okay, sekarang ni awak boleh mohon matrik. Kalau lepas matrik, kalau lepas syarat-syarat kemasukan matrik boleh mohon. IPG tu untuk yang minat sahaja tau. Kalau yang minat dan cemerlang. Lepas tu UPU lah, UPU 21 hari bulan Jadi untuk start 21 hari bulan hingga 31 hari bulan, 10 hari sahaja. Kalau boleh cikgu tak nak awak ambil masa yang lama, tunggu sampai 2 hari terakhir baru nak mohon, jangan. Okay, awak buat awal-awal 2 hari ni gunakan masa untuk explore laman UPU. Kalau boleh sediakan siap-siap dah 12 permohonan. 12 permohonan apa yang awak nak. Okay, supaya awak tahu apa benda yang bidang yang awak nak sambung. Okay, cikgu rasa setakat tu saja. Ada apa-apa tak nak tanya? Ada tak apa-apa soalan? Ada. Ada. Cikgu. Ada Saya nak tanya. Saya nak tanya cikgu. Kita kalau nak sambung belajar ni nak ikut berdasarkan keputusan ke berdasarkan minat je? Sebab ada masa kita minat tapi kita tak skor. Dia minat tu kena ada. Tapi keputusan pun kena seiring. Sebab dia kadang-kadang orang minat tapi keputusan tak dapat. Dia keputusan memang macam cikgu tunjuk tadi lah, dia banyak syarat-syarat yang kadang-kadang kita minat tapi tak lepas nak mohon. Dia kena, tapi kena ada minat jugalah dengan apa yang awak buat. Dan cikgu nak ingatkan sangat-sangat jangan ikut kawan Sebab kita memang ada pelajar-pelajar kita yang ikut kawan. Dia sebab kawan dia nak, lepas tu dia rasa dia nak mohon sekali sebab mungkin dia beranggapan dia boleh dapat satu tempat dengan kawan dia, boleh duduk satu asrama. Tapi permohonan ni cikgu nak tekankan permohonan awak ni komputer yang proses. Bukan manusia tau. Zaman cikgu dulu sempatlah juga ada yang manusia proses. Zaman awak ni memang totally komputer. Jadi kalau awak tak ikut je syarat khas, awak tak ikut syarat markah merit awak, permohonan tu pula kemasukan dia. Sebab benda ni sistem kan. Contoh macam asasi tadi dia dah tempatkan dah okey. Kos asasi ni dia letak 200 je orang masuk. Yang mohon ramai. Jadi yang mata merit betul-betul power lah dapat. Okay. Jadi minat tu kena ada juga. Ada orang yang ada masalah dengan parent pun awak kena cuba bincang baik-baik. Sebab ramai juga MPM cikgu pasal ni kan. Jadi kena cuba pilih yang penting apa yang awak pilih tu awak minat. Cikgu sebenarnya ada share tau dengan pelajar tingkatan 5.
tahun ni. Sekejap cikgu tunjuk kat sini. Rasanya ni. Okey, untuk pelajar tingkatan 5. Okey, boleh tanya sambil tu. Ada juga yang pilih course sama ada nak ikut minat ataupun macam work demand. Macam mana tu? Macam mana? Ikut minat ataupun demand. Oh, demand. Okey, ikut minat dan demand. Demand ni maksudnya demand pekerjaan lah. Maksudnya bila keluar peluang kerja itu lebih ada kan? Macam dia nak ikut minat tapi mak ayah dia suruh ikut. Oh, inilah saya kata tadi ada masalah dengan pemilihan kita minat lain, mak ayah nak kita jadi lain kan? Benda ni macam mana nak cakap perkara ni dia memang kena cuba selesaikan dengan mak ayah, cuba bincang elok-elok, cuba bincang perkara yang awak minat tu dengan perkara yang mak ayah awak nak jadi tu, kena cuba sedaya upaya lah. Macam mana sebab benda ni kalau tak ada restu pun susah juga. Tapi kena cuba bagi mak awak faham apa awak minat. Dan apa yang awak minat tu pula, pastikan perkara yang awak minat tu memang betul-betul awak layak dan betul awak mampu lakukan. Okey, sebab awak kena buktikan pada mereka kalau betul itu yang awak nak. Okey, cikgu nak tunjuk kat sini sikit tentang 10 tip pemilihan kerjaya ni. Okey, kalau boleh, kat sini awak tengok kerjaya kalau boleh apa yang benda yang awak nak pilih ni, nak sambung. Kalau boleh biarlah berdasarkan apa yang awak minat dan disukai, bersesuaian dengan personality juga. Personality ni pun penting Contoh kalau awak orang yang diam, tak bercakap. Awak takut nak bercakap kat depan. Awak kalau pergi depan, kalau jumpa kamera pun takut. Awak rasa boleh ke awak nak mohon bidang meskom? Tak boleh. Dia tak sesuai. Walaupun kelayakan awak ada, tapi awak tak sesuai dan personality tu tak masuk. Jadi tak boleh lah. Ada orang dia suka bercakap. Banyak cakap dan dia punya kerjaya, dia punya personality lebih kepada macam kemahiran dia lain, personality dia lain, tapi dia mohon benda yang tak bersesuaian. Kena pastikan benda tu semua seiring, okey? Okey, lepas tu kerjaya berdasarkan pengetahuan kemahiran, bukan paksaan daripada ibu bapa dan keluarga. Tapi benda ni kena bincang. Sebab macam mana pun mak ayah ni kita perlukan doa diorang juga. Doa mereka, restu tu perlu. Jadi cuba sedaya upaya. Okey, kerjaya bukan untuk dicuba-cuba. So benda yang awak nak mohon ni bukan benda yang awak main cuba-cuba je, tak. Kena tengok duduk betul. Dan perlu yakin lah, ni cikgu cakap tadi. Kena yakin dengan kerjaya yang awak nak pilih. Kerjaya tidak bersandarkan faktor kewangan satu mata. Okey, sebelum pilih kerjaya bidang awak nak ambil tu, pastikan awak dapat info yang banyak. Okey, yang jumpalah kaunselor untuk dapatkan bimbingan. Dapatkan restu. Lakukan solat istikharah. Boleh minta petunjuk kalau rasa was-was sangat tak tahu nak buat apa. Okey. Ini antara tips-tips lah yang cikgu boleh share. Lepas tu awak boleh je PM cikgu. Kita ada banyak kaunselor, cikgu boleh PM cikgu. Boleh PM mana-mana kaunselor awak selesa. Cikgu, kalau cikgu sempat cikgu balas tau. Kadang-kadang cikgu akan baca tapi cikgu akan balas malam. Awak jangan pelik kalau tiba-tiba pukul 11 cikgu balas. Kadang-kadang pukul 2, pukul 1 pagi. Sebab siang ni kadang-kadang mesej awak tu dia ke bawah. Lepas tu cikgu kadang tak sempat, cikgu sempat baca tak sempat balas. Tapi cikgu akan usaha, cikgu akan balas semua. Cikgu akan cari juga sampai ke bawah nanti. Okey, ada apa-apa lagi tak sebelum cikgu nak tamatkan? Cikgu. Contohlah kan, result saya yang kita orang dapat result, lepas tu tak lepas dengan grade yang dia orang nak. Lepas tu dah tak ada cara lain ke nak ambil bidang? Selalunya boleh, ada banyak. Macam macam contoh sebab tu masa awak dapat result sebenar nanti, awak kena masa kemas kini tu tengok betul-betul. Sebab macam politeknik konvensional, institut latihan, diorang banyak bidang-bidang yang syarat dia lepas dengan untuk awak mohon. Dan satu lagi kalau tidak, tingkatan 6 pun boleh kalau awak lepas syarat tingkatan 6. Tingkatan 6. Maksud saya macam saya nak ambil mechanical engineering, right? Mechanical engineering Awak kelas apa? Contohlah saya nak ambil mechanical engineering. Lepas tu result saya tak lepas. Ada cara lain tak nak dapatkan nak dapatkan mechanical engineering tu? Dia memang kena lepas syarat kalau nak mohon. Sebab itu memang syarat dia. Awak kena kalau kena penuhi syarat lah. Kalau tak ada syarat tu memang tak boleh mohon. Itu je. Kalau masuk swasta pun memang tak boleh. Swasta boleh. Okey, swasta Okey, ada pelajar juga yang tanya cikgu swasta tau.
Okey, swasta pun awak kena, sebab swasta sebenarnya dia orang lebih terbuka sedikit. Dia orang punya permohonan kadang-kadang awak tak ambil bidang tu pun boleh mohon. Dia punya cikgu pun tak pasti macam mana dia punya cara menetapkan tahap dia kan. MQA yang penting kalau mohon swasta awak pastikan universiti swasta tu, kolej swasta tu ada MQA. Maksudnya program pengajian itu dia diiktiraf. Sebab kadang-kadang universiti swasta ni satu lagi, awak kena pastikan universiti tu adalah universiti yang wujud dan diiktiraf. Kalau tak diiktiraf, takut awak punya sijil ataupun ijazah diploma awak tu tak diiktiraf. Kalau awak ambil universiti swasta yang memang confirm macam yang kita dengar selalu kat MSU, UniKL pun half lah, dia half swasta. Lepas tu banyak universiti swasta yang famous sebenarnya. Macam orang selalu tengok iklan apa, KDU banyak, tapi swasta cakap terus terang dia punya kos mahal tau. Dia punya bidang pengajian dan kos yuran dia double daripada universiti awam. Kalau universiti awam, satu lagi dengan dia punya bidang tadi lah. Kalau masuk universiti swasta, pastikan bidang tu diiktiraf. Kalau universiti awam tadi dia dah diiktiraf semua. Sebenarnya cikgu kalau swasta awak minat boleh je masuk. Tapi pastikan awak ada kewangan yang cukup, macam itulah. Swasta memang ada bidang yang dia punya lebih rendah lah. Dia minta tu syarat dia tak tinggi. Tapi ingat kalau masuk swasta pastikan universiti tu, college tu diiktiraf. Jangan main masuk, kena tanya dulu, okey? So banyak ni, zaman sekarang ni dia orang banyak invite kan. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Ada tak soalan, nak tahu apa-apa, apa lagi yang ada? Cikgu sebenarnya tunjuk awak marah. Satu lagi untuk pelajar awak. Okey, semoga yang dalam ni semua cemerlang. Okey, kalau awak dapat keputusan yang cemerlang, nanti masa result keluar, awak kena tengok tahu peluang-peluang beasiswa yang ada. Peluang beasiswa ni selalunya dibuka tak lama, sekejap je. Awak kena tengok beasiswa apa yang ada yang ditawarkan. Kalau result awak cemerlang dan layak mohonlah beasiswa untuk dapat tajaan belajar. Okey? Tajaan belajar, nak sama belajar, boleh mohon beasiswa. Okey, dah kalau tak ada apa-apa, cikgu nak tambahkan. Cikgu Azliatul ada cakap apa-apa? Kak Tun? Tak ada. Kak Aizam ada cakap apa-apa? Kak Aizam tak ada. Kak Bai? Okay, tak ada. Cikgu Adnan ada ke dalam ni? Cikgu Adnan tak ada. Kak Adnan tak ada. Okay, so cikgu doakan 58 orang yang dalam ni semua cemerlang, dapat result SPM awak. So awak dapat sambung belajar ke bidang yang awak minat, permohonan awak semua ini permudahkan. Okay, dan yang penting awak kena banyak doa walaupun siapa yang dah habis SPM, doa jangan lupa. Awak kena doa supaya awak dapat pemeriksa yang sejuk hatinya sewaktu menanda kertas awak. Sebab pemeriksa ni kadang-kadang emosi kita pun mempengaruhi kan. Kalau kita tengah marah lain, kalau kita tengah sedih lain. Jadi doalah awak dapat pemeriksa yang baik, keputusan awak pun okey. Lepas tu tak ada masalah semua, kena doalah banyak. Sebab awak ni batch yang memang sangat special. Tapi jangan risau, walaupun awak ambil SPM tahun ni, untuk pengambilan universiti memang tahun ni juga. Dia tak ada pergi tahun depan. Okay? Pengambilan awak akan masuk bulan Ogos kalau untuk UPU. Yang lain-lain ada yang bulan Julai. Memang dia akan masuk tahun ni juga. Dia tak akan tunda ke tahun depan. Setakat ni yang cikgu dengar taklimat memang semua universiti yang mohon akan masuk tahun ni. Sebab kalau dia nak double dengan budak form 5 tahun ni, tahun depan tak cukup universiti diorang. Penuh. Okay? So cikgu rasa tu sahaja. Ya. Apa? Dia punya keputusan U tu biasa bulan berapa? Yang Keputusan U ada dekat sini, cikgu letak je. Cikgu kena tengok dekat sini. Cikgu UPU kan. Okey, kat sini Okey, keputusan selalunya tarikh hebahan dalam keputusan tarikh tempoh dalam minggu ke-3 Julai dia tulis kat sini. Nampak tak?
Okey, minggu ketiga, ini pun cikgu tak tahulah, cikgu rasa dah terangkan tadi. Pastikan awak kalau tak terima, kalau awak setuju, pastikan tekan terima Kalau awak tak terima, nanti dia automatik kira awak tak setuju. Okey, dan tempoh kemas kini tu nanti jangan lupa juga kemas kini. Okey. Cikgu rasa, okey, ada apa lagi tak? Ini contoh, cikgu tak sempat tunjuk kat awak. Ini contoh pelajar yang mohon lah. Contoh kan? Tak ada ke? Ya Allah, tak ada ke? Cikgu tak share screen. Sorry lah Sin. Cikgu ni pun belajar kejap Okey, ni. Tadi cikgu tengok kat sini. Ini cikgu tak sempat nak tunjuk. Terlupa nak tunjuk. Okey, ini contoh lah. Pilihan kan? Awak kan ada 12 pilihan tadi dia cakap. 12 pilihan, nampak tak? Yang pilihan yang bertemu duga tu letak dekat atas. Macam orang ni dia pilih 3 yang temu duga, so 1, 2, 3 kat atas. Ini adalah untuk kemas kini. Okey, ini fasa pengemaskinian. Awak tengok pilihan 1, pelajar ni dia dah keluar keputusan dah, dia tak layak. Bila ini contoh awak kan mohon. Bila awak mohon, nanti pilihan program pengajian ni dia akan keluar macam ni. Awak akan nampak apa yang awak layak, apa yang awak tak layak. Perkara yang awak tak layak ni awak kena kemas kini. Nampak ni? Kemas kini. So dekat sini pelajar ni dia cuma kekal yang inilah dia layak, temu duga dia lepas, okey dia kekal. Yang lain ni dia kena, yang ini dia layak mohon. Okey? Keputusan ni berdasarkan keputusan dia layak mohon, tapi dia boleh kemas kini. Contoh sekarang ni pilihan yang nombor 7. Nombor 7 ni dia layak mohon. Nombor 7 ni dia rasa nak jadi pilihan nombor 1. Dia rasa ini dia paling minat. Tiba-tiba dah duduk lepas SPM dapat result dia nak yang itu. So awak kemas kini pilihan 7 ni masuk pilihan 1. Macam tu lah. Ini adalah cara untuk awak kemas kini nanti. Jangan lupa ini bila dia akan keluar lah kalau awak tak layak, semua layak ke tak layak. Macam ni contoh pelajar ni kan dia dah layak. Pelajar B kan dia layak. Dia yang layak ni dia kekal kat sini. Program temu duga yang awak tak boleh isi dah program temu duga. Sebab program temu duga semuanya akan dipanggil sebelum keluar result. Result untuk pengajian yang awak dapat. Okey? So ini awak kena ingat Okey. Okey dah? Cikgu rasa tu je lah kot. Okey. Cikgu rasa tu je. Kalau ada apa-apa soalan awak boleh PM cikgu. Okey. Itu sahaja. Kalau soalan memang tak ada nak cakap Kalau tak ada, okay, cikgu akhiri program kita hari ini. Itu sahajalah. Okey. Assalamualaikum semua. Nanti boleh PM cikgu je sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Banyak cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Kak Bai tak ada sekarang. Kena stop recording. Harap-harap jadilah, macam nak bagi jadi recording.